Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. AJ dan rakan-rakan. Saya Nur Akila binti Abdul Rahman dan rakan saya Nur Ifa binti Zuhairi akan membentangkan tajuk cadangan kajian kami iaitu imej haiwan mamalia di darat dalam peribahasa Melayu, iaitu sebuah kajian analisis semantik inkuisitif. Seperti yang kita tahu, peribahasa merupakan satu kelompok kata atau kalimat yang mempunyai makna tertentu dengan kalimat yang ringkas, perbandingan, nasihat serta tingkah laku manusia. Malah, peribahasa Melayu terbahagi kepada 4 kategori iaitu pepatah, bidalan, perumpamaan dan simpulan bahasa yang mempunyai peranan masing-masing. Namun begitu, masyarakat Melayu kini dilihat jarang menggunakan peribahasa dalam perbualan harian mereka. Sedangkan peribahasa merupakan satu elemen yang penting yang boleh membantu dalam mengasah dan memperbaiki kemahiran berbahasa. Dengan itu, selaras dengan tajuk cadangan kajian yang kami kemukakan, objektifnya adalah untuk mengenal pasti peribahasa yang mempunyai imej haiwan mamalia di darat dalam korpus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan menganalisis peribahasa yang mempunyai imej haiwan mamalia di darat dalam korpus DBP tersebut berdasarkan pendekatan semantik inkuisitif. Ini dibataskan kepada haiwan mamalia di darat sahaja kerana kami mendapati bahawa semua haiwan mamalia mempunyai 4 kaki kecuali haiwan mamalia akuatik. Yang membezakan haiwan-haiwan mamalia ini adalah saiz. Kami juga memilih untuk menggunakan korpus DBP kerana data-datanya adalah sahih dan boleh dipercayai. Pendekatan yang digunakan pula adalah pendekatan semantik inkuisitif yang akan dibincangkan oleh Ifah sebentar lagi dengan lebih mendalam. Dengan kuasa ilmu yang kami bahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, kajian yang menggunakan pendekatan semantik inkuisitif. Kedua-dua kajian lepas di bawah kategori ini mengkaji pantun Melayu, di mana satu kajian hanya memfokuskan terhadap unsur bunga, manakala satu lagi hanya memfokuskan terhadap unsur burung. Kelompangan yang kami dapati adalah satu kajian hanya melihat pantun berbentuk nasihat sahaja, manakala satu lagi hanya mengkaji 3 jenis burung sahaja. Padahal, terdapat 62 jenis burung yang lain yang disebut di dalam kajiannya. Kategori kuasa ilmu yang seterusnya ialah kajian yang mengkaji peribahasa Melayu. Kajian yang pertama mengkaji unsur gastronomi, iaitu kajian yang berkaitan dengan makanan dan amalan pemakanan yang baik, tetapi dilihat tidak merungkai makna keseluruhan peribahasa dan hanya memfokuskan terhadap unsur makanan tersebut sahaja. Kajian yang kedua pula menggabung jalinkan pendekatan semantik inkuisitif dalam kandungan pengajaran peribahasa melalui pendidikan bahasa Melayu di sekolah, tetapi hanya fokus terhadap buku teks sahaja, iaitu buku teks bahasa Melayu tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 sahaja. Terdapat satu kajian yang telah dijalankan terhadap tingkah laku satu mamalia, iaitu orang utan, tetapi fokus kajian ini hanyalah terhadap orang utan dan orang utan sahaja, tiada mamalia lain. Dan satu lagi kajian telah dijalankan yang mengkaji haiwan mamalia bersaiz kecil seperti tupai, kelawar dan tikus. Bagaimana pula dengan haiwan mamalia bersaiz besar seperti harimau, kucing, anjing dan sebagainya. Baik, saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada Ifah. Baiklah, saya akan teruskan untuk membentang bagi slide yang seterusnya, iaitu masalah kajian. Setelah diterangkan tentang kuasa ilmu iaitu kajian-kajian lepas oleh Akila, kami dapat mengeluarkan beberapa masalah kajian bagi mengangkat kajian kami untuk dilakukan. Dapat dilihat bahawa banyak kajian-kajian lepas yang menggunakan semantik inkuisitif ini sebagai pendekatan dalam kajian mereka, namun data mereka hanya tertumpu kepada imej haiwan yang bukan mamalia. Walau bagaimanapun, kajian mereka ada juga melakukan tentang imej haiwan tetapi tidak memfokuskan kepada satu-satu jenis haiwan. Selain itu, kajian lepas juga banyak memfokuskan kepada peribahasa yang mempunyai imej tumbuhan seperti nama-nama bunga, makanan dan sifat-sifat manusia. Tambahan pula, kajian berkaitan haiwan mamalia ini banyak dilakukan dalam bidang biologi, sedangkan jika kita kaitkan kajian ini dengan akal budi orang Melayu, kajian ini sangat menarik dilakukan. Baiklah, setelah masalah kajian dikenal pasti, maka langkah-langkah atau metodologi kajian akan dilakukan. Terdapat 3 pecahan langkah yang perlu dilakukan, iaitu yang pertama, pemerolehan data, kedua, pemprosesan data dan juga yang terakhir adalah penganalisian data. Terlebih dahulu, kami akan melakukan pencarian di Google untuk melihat apakah haiwan-haiwan mamalia, dan setelah itu kami akan melakukan pencarian di korpus dengan melihat peribahasa-peribahasa yang mempunyai imej haiwan mamalia tadi.
Setelah itu, kami akan mengkelaskan peribahasa-peribahasa tersebut yang mempunyai imej haiwan mamalia tadi mengikut diet pemakanan masing-masing dalam bentuk jadual. Setelah proses ini dilakukan, kami akan melakukan penganalisian data. Pendekatan semantik inkuisitif akan digunakan dalam kajian ini bagi melihat perkaitan imej haiwan mamalia dalam akal budi Melayu. Seperti yang telah dikatakan sebelum ini, analisis menggunakan pendekatan semantik inkuisitif akan dilakukan, maka dalam bahagian ini akan diterangkan tentang bagaimana analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini. Semantik inkuisitif ini merupakan pendekatan kajian makna peribahasa yang melibatkan data, teori, kognitif, falsafah dan juga akal budi Melayu yang digunakan bagi memahami makna peribahasa. Terdapat 3 langkah bagi melakukan analisis ini, iaitu pertama, semantik skrip, kedua, semantik resonan dan juga yang terakhir, semantik inkuisitif. Bagi langkah pertama, iaitu semantik skrip, peribahasa akan dianalisis secara harfiah, iaitu terjemahan perkataan demi perkataan. Seterusnya, semantik resonan di mana tafsiran makna bagi peribahasa akan dilakukan berdasarkan teori dan kognitif, atau lebih mudah lagi, peribahasa tersebut akan dilihat makna tersiratnya. Analisis yang terakhir ialah semantik inkuisitif, di mana peribahasa akan dianalisis di sebalik makna tersiratnya tadi dengan melihat perkaitan, pemikiran dan juga akal budi Melayu. Kesimpulannya, kami dapat rumuskan bahawa kajian yang bakal dikaji nanti hanya tertumpu kepada peribahasa yang mempunyai haiwan mamalia yang berkaki 4 sahaja. Selain itu, kajian ini bukan sahaja melihat kepada makna tersirat dan tersurat sesebuah peribahasa tersebut, malah kajian ini juga turut mengaitkan makna tersirat dan tersurat tadi dengan akal budi masyarakat Melayu. Kajian ini dilakukan kerana kami sendiri melihat penggunaan peribahasa dalam pertuturan harian makin berkurang kerana kurangnya pemahaman mereka terhadap makna peribahasa itu sendiri. Maka dengan kajian ini dilakukan, ia akan memberi kesedaran kepada masyarakat Malaysia tentang kehebatan akal budi masyarakat Melayu itu sendiri dalam membina peribahasa, agar penggunaan peribahasa ini sentiasa digunakan dalam pertuturan harian masyarakat Melayu. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.